Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi dapat kita bertemu dalam Solusi Syariah siri yang ke-20. InsyaAllah pada malam ini akan berlangsung selama 30 minit. Sekiranya ada persoalan yang perlu kita raikan, insyaAllah kita ada extra lagi 30 minit, mungkin sekurangnya dalam 1 jam. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita akan berbincang tentang merancang pusaka mengelak petaka. Dan tetamu kita pada malam ini seorang insan yang istimewa, iaitu seorang pengamal undang-undang sivil dan undang-undang syariah dan amat dikenali umum. Beliau merupakan seorang Presiden Persatuan Peguam Syar'i Peguam-Peguam Muslim Malaysia, iaitu PPMM. Dan beliau sudi pada malam ini untuk berkongsi dengan penonton-penonton teristimewanya, kepada penonton-penonton FB Live Syazril Ibnu Mustafa ini dapat berkongsi tentang berkaitan dengan undang-undang pusaka. Dan bagi penonton-penonton di luar sana, mungkin boleh terus like page saya ini untuk dapatkan informasi terkini berkaitan dengan perundangan syariah di Malaysia, dan juga minta share kepada sahabat-sahabat di luar sana. Share kepada kawan-kawan supaya sekedil ilmu yang kita dapat pada malam ini dapat dikongsi bersama, insyaAllah. Dan saya teruskan lagi pada malam ini, dan untuk seketika dalam 1 minit saksikan teaser Solusi Syariah untuk episod yang ke-20 ini selama 20 episod, dan pada malam-malam yang seterusnya untuk teaser syariah. Okey, Alhamdulillah, itu adalah teaser untuk Solusi Syariah bagi apa yang kita siarkan selama pada malam ini adalah siri yang ke-20. Teruskan share, teruskan berkongsi pada malam ini, minta share, minta kongsi, dan yang belum like page Syazril Ibnu Mustafa official, insyaAllah teruskan. Dan pada malam ini adalah gabungan untuk Persatuan Peguam Syar'i Malaysia Pulau Pinang bergabung dengan Persatuan Peguam Muslim Malaysia. Dan pada malam ini istimewanya sekali lagi yang saya katakan, iaitu seorang guru saya, seorang guru mediator, mungkin seorang ikon peguam syar'i, dan seorang yang boleh dikatakan sebagai satu idola ataupun sebagai satu pengamal undang-undang keduanya, iaitu sivil dan syariah. InsyaAllah kita cuba berkolaborasi, dan peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, minta share kepada semua kawan-kawan seluruh Malaysia, bertanyakan tentang persoalan pusaka. Kenapa pusaka? Sebelum ini kita bincang tentang harta Ismail Ulam Raja. Semalam kita berbincang tentang faraid. Apa sebenarnya isu pusaka ni? Sehingga masih terdapat 40 bilion aset-aset pusaka yang masih beku. Kenapa tidak boleh buat ke? Tidak ada peguam ke yang boleh buat? InsyaAllah kita akan berkongsi pada malam ini dengan tajuk Merancang Pusaka Mengelak Petaka. InsyaAllah saya jemput terus talian Datuk Haji Zainul Rijal Abu Bakar. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk? Khabar saja? Baik, sihat. Alhamdulillah. Okey Datuk, pada malam ini adalah siri yang ke-20. Kita akan membincangkan topik merancang pusaka mengelak petaka.
Jadi pada malam ini ada penonton-penonton yang regular ataupun penonton yang setia bersama FB Live Syazri ini, dan yang saya dapati lebih kurang dalam 1,000 ke 2,000 ke 3,000 orang akan menonton FB Live ini. Jadi apa yang kita perlu buat, apa yang kita nak dedahkan pada malam ini untuk berkongsi ilmu yang sedikit kedek ini supaya sama-sama dapat berkongsi ilmu dan pahala, insya-Allah. Jadi saya nak teruskan dengan soalan pertama kepada Datuk. Tanpa membuang masa, kita ada 30 minit. Sekiranya ada persoalan lebih kurang dalam extra lagi 30 minit, insya-Allah Datuk bersedia untuk menjawab. Pada malam ni Datuk tak bagi langsung soalan, tak bagi langsung untuk saya tanya soalan, jadi saya kena kerit soalan kepada Datuk, insya-Allah. Jadi pada malam ini, merancang pusaka mengelak petaka ini adalah satu artikel yang telah dikeluarkan oleh Datuk dalam Sinar Harian, tak silap saya, dalam tahun 2017. Perkara-perkara berkaitan dengan pusaka ini telah dihidu oleh pengamal undang-undang, pemegang amanah dan syarikat-syarikat yang mengendalikan berkaitan dengan pusaka ini. Jadi atas inisiatif itu telah ada satu penulisan tentang merancang pusaka mengelak petaka, dan dinyatakan di situ juga terdapat 40 bilion aset-aset umat Islam ini tidak dicairkan, tidak diselesaikan dengan secara faraid ataupun secara instrumen berkaitan dengan pusaka Islam. Jadi saya nak tanya Datuk, artikel Datuk yang berkaitan dengan merancang pusaka mengelak petaka ini, Datuk melihat daripada perspektif macam mana tentang pusaka Islam di Malaysia? Silakan Datuk. Terima kasih Syazril. Assalamualaikum semua. InsyaAllah kita cuba berkongsi apa yang dapat dimanfaatkan bersama pada malam ini selama 30 minit ini. Sebenarnya bila kita bercakap tentang harta pusaka, kita bercakap tentang harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia. Apabila harta itu disebut harta peninggalan ataupun estates, ya, bermakna tuan punya harta pusaka tersebut, harta tersebut sudah tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk mengedarkan, untuk dispose, untuk membuat apa sahaja terhadap harta tersebut. Jadi apa yang terjadi ialah waris-waris yang diiktiraf oleh undang-undang syarak yang akan mengambil tempat memiliki harta tersebut. Dan sebagaimana yang kita biasa dengar dan juga lihat, apabila waris-waris ini yang mengambil ataupun memiliki harta tersebut, maka kadang-kadang timbullah beberapa persoalan-persoalan, timbullah perseteruan berhubung dengan pelbagai isu seperti pembahagian. Kenapa anak lelaki mendapat lebih 2 kali ganda daripada anak perempuan? Kenapa isteri mendapat 1/8? Kenapa ibu dan bapa dapat jumlah-jumlah yang tertentu, sedangkan isteri kata ibu dan bapa dah tak tinggal, dah tak bantu untuk memiliki harta tersebut. Jadi persoalan-persoalan ini perlu dijawab dengan tuntas supaya apabila seseorang Islam itu, seorang Muslim itu meninggal dunia, dia dapat menyelesaikan harta pusakanya dengan baik. Ya, dia tidak menjadi harta yang mempunyai petaka, mendatangkan huru-hara kepada waris-waris mereka, ataupun harta yang berpuaka sehingga adik-beradik, anak ibu dan bapa, anak menantu dan sebagainya berperang dan juga bertelagah antara satu sama lain. Sebab itulah kita paling penting untuk merancang harta pusaka ini supaya ia tidak menjadi petaka kepada keluarga si mati itu sendiri. Okay. Dalam konteks undang-undang Islam, kita tidak boleh lari daripada nas-nas yang ada di dalam Al-Quran, di dalam harta pusaka, seperti di dalam surah An-Nisa yang menyatakan tentang secara detail tentang pembahagian-pembahagian yang ada kepada waris-waris. Ya. Cuma timbul pelbagai persoalan dalam senario yang berasingan seperti contohnya apabila seorang ibu ataupun bapa itu sakit beberapa tahun contohnya, tetapi yang menjaga ibu atau bapa yang sakit itu adalah anak perempuan. Dan anak perempuan ini menjaga ibu atau bapanya yang sakit itu beberapa tahun sehinggalah ibu dan bapa atau bapa itu meninggal dunia. Tetapi apabila tiba isu pusaka ini dibincangkan, dibicarakan,
anak perempuan ini berkata itu tidak adil kerana dia mendapat sebahagian daripada 1/2 daripada apa yang yang layak dimiliki oleh anak lelaki, sedangkan anak lelaki langsung tidak menjaga ibu dan bapa ini. Ini menjadi persoalan-persoalan dan akhirnya mereka tidak berpuas hati, mereka tidak bertegur bersapa, malah ada yang terus bertelagah dan juga saman menyaman antara adik-beradik. Jadi perkara-perkara inilah yang perlu kita sesuaikan dengan keadaan. Kita perlu pastikan sebagai seorang Muslim, apabila kita meninggal dunia, kita meninggalkan harta pusaka itu, saudara dan juga waris-waris kita tidak akan mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Dengan itu kita perlu merancang harta pusaka dengan baiknya. Sebagai contoh tadi, kalau anak perempuan yang menjaga ibu atau bapa dalam tempoh sakitnya, pasti kalau benar ibu dan bapa itu menghargai sumbangan yang diberikan oleh anak perempuan tersebut, sebelum ibu atau bapa itu meninggal dunia, perlu dilakukan sesuatu terhadap harta yang sedang dimiliki oleh ibu atau bapa yang sakit ini. Jangan tunggu hingga meninggal dunia. Apabila meninggal dunia, si mati sudah tidak mempunyai apa-apa kuasa terhadap harta tersebut. Ya, kalau kita tengok dalam drama-drama dan sebagainya, ada wasiat diberikan dan sebagainya, kita perlu tahu juga wasiat itu tidak terpakai kepada ahli-ahli waris, melainkan waris-waris lain bersetuju setelah kematian seorang Muslim itu. Dan wasiat juga tidak boleh dibuat melebihi 1/3 daripada jumlah harta yang dimiliki oleh si mati itu. Jadi pelbagai perkara yang perlu diambil kira untuk menentukan sama ada wasiat itu sah ataupun tidak dan bagaimana mekanisme yang terbaik untuk menjaga harta tersebut dapat diagihkan kepada ahli-ahli waris dengan baik, ya. Dalam konteks ini saya boleh sarankan supaya dibuat satu dokumentasi yang disebut sebagai hibah, dan hibah ini adalah pemberian waktu hidup, ya. Dalam pemberian waktu hidup ini tidak perlu ditentukan sama ada ahli waris itu mendapat 1/2 lebih daripada ahli waris yang lain ataupun sebagainya. Ia tertakluk kepada apa yang dihasratkan oleh pemegang harta tersebut yang memiliki secara penuh. Jadi perkara-perkara ini perlu kita lihat dengan jelas dan juga bagaimana kita merancang harta pusaka kita supaya ia tidak menjadi petaka ataupun harta yang berpuaka yang menjadikan waris-waris kita tidak dapat hidup sebagai aman dan damai seperti mana semasa kita sedang hidup, ya. Dan perlu juga dijelaskan juga di sini kenapa persoalan yang selalu ditimbulkan dalam konteks yang biasa, kenapa anak lelaki mendapat 2 kali ganda daripada anak perempuan. Ini juga menjadi satu tomahan terhadap undang-undang syariah yang mengatakan terdapat diskriminasi kepada di dalam undang-undang syariah kepada wanita. Dan banyak NGO liberal contohnya yang menggagaskan bahawa undang-undang syariah ini adalah bertentangan dengan perlembagaan kerana terdapat diskriminasi kepada golongan wanita. Ya, apabila seorang anak perempuan mendapat 1 bahagian, anak lelaki mendapat 2 bahagian. Tak kira dalam konteks dia memberikan sebarang upaya, membuat sebarang upaya untuk membahagiakan ataupun merawat ataupun melayan ibu atau bapanya. Perkara ini perlu kita jelaskan dengan terperinci supaya kita tahu kenapa falsafah undang-undang syariah di dalam hukum faraid itu menentukan anak perempuan mendapat 1 bahagian dan anak perempuan mendapat 2 bahagian ini. Kalau dilihat secara superficial, ya, kita akan dapati bahawa memang terdapat diskriminasi. Tetapi undang-undang Islam tidak boleh dilihat dari konteks yang berasingan.
ia adalah satu cara hidup yang total yang melibatkan semua isu-isu dan juga kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh mengambil pembahagian harta pusaka itu sahaja dengan mengatakan ia adalah satu diskriminasi. Kita perlu pergi lebih jauh lagi untuk melihat dalam konteks tanggungjawab seorang lelaki dan juga tanggungjawab sebagai seorang wanita. Ya. Saya ambil buat pengiraan secara umum. Ya. Sekiranya seorang anak lelaki mendapat, saya katakan sebagai lebih kurang katalah RM100,000 ya, daripada harta pusakanya. Tetapi anak perempuan mendapat sebahagian 1/2 daripada anak lelaki, iaitu RM50, RM50,000. Ya. RM50,000 yang dimiliki, yang didapati oleh anak perempuan ini adalah bersifat bersih. Bermakna RM50,000 ini hanya dimiliki oleh anak perempuan ini sahaja. Beliau tidak perlu memberikan apa-apa kepada orang lain. Ya, secara total dia memiliki RM50,000. Anak lelaki ini pula memiliki mendapat RM100,000. Tetapi tanggungjawab yang ada kepada RM100,000 ini, beliau perlu melihat kepada perkara-perkara lain seperti kalau ibunya masih lagi hidup dan memerlukan bantuan, beliau perlu mengambil daripada RM100,000 itu untuk membantu ibunya. Kalau adik perempuan yang mendapat RM50,000 ini masih lagi susah, beliau bertanggungjawab untuk membantu adik perempuan ataupun kakaknya ini. Begitu juga daripada RM100,000 ini, beliau perlu memberikan nafkah kepada isteri dan juga anak-anak. Anak perempuan ini tidak perlu memberi nafkah kepada suami dan anak-anak kerana suaminya ada untuk memberikan nafkah kepada anak-anak adik perempuan ini. Jadi apabila RM100,000 ini ditolak dengan tanggungjawab ini, mungkin ia mendapat sebenarnya secara bersih mungkin dalam lebih kurang 20 ataupun 30,000 sahaja, yang sebenarnya lebih kurang daripada anak perempuan yang mendapat RM50,000 ini. Ini perlu difahami oleh semua orang Islam yang mengatakan undang-undang syarak itu adalah mendiskriminasi perempuan. Sebenarnya ia tidak mendiskriminasi. Tetapi apa yang berlaku pada ketika ini, apabila anak lelaki mendapat RM100,000 tersebut, dia menggunakan sepenuhnya untuk dia sendiri. Dia mengabaikan ibunya, dia mengabaikan adik ataupun kakak perempuannya itu tanpa memberikan apa-apa bahagian daripada bahagiannya itu. Ini permasalahan yang kita perlu fikirkan bagaimana untuk mengatasi permasalahan sebegini. Seharusnya adik perempuan tersebut bukan duduk diam diri dengan mencari pekerjaan lain, membuat perkara-perkara yang tidak betul dan sebagainya, tetapi beliau perlu mendapatkan haknya, kalau boleh pergi ke mahkamah untuk mendapatkan hak supaya abangnya ini menanggung biayanya yang beliau tidak perolehi, dan akibatnya beliau mengalami kesusahan. Jadi perkara-perkara ini perlu dilihat dalam konteks yang sebegini, ya. Jadi dalam konteks ini ada soalan lagi, Cik Zazra? Ada soalan banyak, tapi saya teruja dengan penerangan Datuk berkaitan yang selalu orang tanya. Maknanya apa yang selalu orang tanya, kenapa lelaki bahagian 2 dan wanita bahagiannya 1? Itu yang selalu dipertikaikan dan tidak dipersetujui oleh waris wanita, sehingga berlaku pertikaian dan pergaduhan di antara pihak-pihak, sehingga berlakunya kes di mahkamah syariah dan seterusnya. Saya nak sebut Ya Arif pula, dah silap. Datuk, biasa dengan mahkamah. Datuk, saya nak tanya Datuk, berkaitan apabila timbul isu-isu pertikaian dan sebagainya, pada ketika ini telah wujud satu-satu golongan ataupun cediakawan ataupun kepakaran dalam bidang masing-masing. Misalnya, seorang yang ahli akademik ataupun ahli yang pejuang kepada faraid mengesahkan kata faraid sebenarnya segala-galanya. Isu faraid, apapun faraid, benda lain tak boleh diterima, itu adalah faraid. Ada juga timbul golongan ataupun pejuang kepada hebah. Hebah
sebagainya, hebah menyelamatkan. Ada juga pejuang kepada wasiat dan pejuang kepada wakaf dan pelbagai pendapat yang berbeza. Jadi saya melihat Datuk seorang yang mengamal undang-undang sivil, Datuk juga mempraktiskan keseluruhan undang-undang syariah, Datuk juga seorang, bagi saya seorang yang mempunyai ahli akademik ataupun dari segi ilmu tentang undang-undang ni. Jadi macam mana Datuk melihat keadaan nak kata konflik di antara pejuang-pejuang ini untuk menyelesaikan isu ini, sama ada faraid dulukah, hebah dulukah, ataupun wasiat dulukah, wakaf dulukah, sehingga fatwa perlu dikeluarkan untuk wakaf itu disebut. Jadi Datuk boleh silakan. Okay, kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang faraid ini, ayat-ayat tersebut adalah ayat yang bersifat qat'i, ya. Qat'i bermakna, qat'i itu dalalah itu bermakna ayat tersebut adalah jelas, hukumnya jelas, kita tak boleh tafsirkan selainnya, ya. 1/4 ke 1/2 ke 1/8 ke, kita tak boleh kata 1/4 tu sama dengan 1/2, 1/4 itu sama dengan 1/8, tidak boleh. Dalam ayat-ayat Quran di dalam surah An-Nisa itu jelas tentang pembahagian. Jadi ia tidak memberi ruang kepada kita untuk mengubah pembahagian harta pusaka tersebut, ya. Okey. Apabila timbul beberapa isu, contohnya anak angkat yang tidak layak untuk memiliki untuk mendapat faraid, ataupun anak yang tak sah taraf dijaga oleh keluarga balajinya, tidak layak untuk mendapatkan bahagian faraid. Begitu juga dengan kadang-kadang anak perempuan lebih disayangi ataupun lebih berkhidmat dengan daripada anak lelaki. Jadi ibu dan bapa ini mahu memberikan lebih bahagian kepada anak lelaki dan perempuan anak perempuan ini. Jadi perkara ini perlu dilihat dalam konteks sekiranya kita mengatakan ibu atau bapa ini mengatakan kita nak bagi sama rata sebab undang-undang faraid itu adalah tidak adil. Ia adalah diskriminasi. Sekiranya ini berlaku, saya bagi pandangan saya, apa-apa tindakan sama ada hibah ataupun buat wakaf ataupun wasiat dan sebagainya, itu adalah tidak boleh dilaksanakan kerana ia bertentangan dengan Al-Quran. Ya, artinya itu adalah hukum yang begitu jelas, ya, tak boleh ditafsirkan sebaliknya. Tetapi sekiranya ibu dan bapa itu dalam konteks ada anak tak sah taraf, ada anak angkat, ya, dia berfikir sekiranya saya biarkan anak yang tidak sah taraf ataupun anak angkat ini tidak mendapat apa-apa bahagian, maka akan timbul kekacauan antara adik-beradik angkat dan adik-beradik kandung. Dan ia tidak akan mencapai objektif syariah itu sendiri seperti menjaga jiwa, menjaga keturunan dan sebagainya. Jadi diharuskan dalam konteks ini untuk membuat hibah bukan untuk mengubah hukum faraid tersebut, tetapi ada masalah-masalah yang tertentu. Ya, masalahnya ialah tidak mahu meninggalkan waris-waris dan juga keluarga terdekat ini dalam keadaan yang tidak teratur, bertelagah antara satu sama lain. Jadi dalam konteks ini bagi saya boleh dibuat faraid, dibuat hibah ataupun wasiat sekiranya mereka tidak layak untuk mendapatkan harta faraid itu. Tetapi sekiranya motifnya hanya mengatakan bahawa nak ubah hukum di dalam Al-Quran, bagi saya ia adalah tidak betul dan juga tidak boleh dilaksanakan. Jadi ada dalam hukum Islam pun ada sebab-sebab yang boleh menjadi maslahah, yang menjadikan kita boleh seolah-olah meminda hukuman ataupun satu hukum itu, dan dia menjadi supaya objektif syariah, maqasid syariah itu dapat dicapai. Jadi dalam konteks ini kita perlu jelas bahawa kalau kita nak buat hibah, kenapa kita nak buat hibah? Niat itu kenapa kita nak melakukan hibah? Bagi klien yang datang berjumpa dengan saya tanya, kenapa dia nak buat hibah? Oh, dia kata anak ini lebih memerlukan, anak perempuan saya adalah anak yang OKU dan perlukan lebih
bahagiannya supaya dia dapat hidup meneruskan kehidupan dia. Anak perempuan ini tidak berpelajaran, anak lelaki ini sudah berjaya, dah ada syarikat dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu sekiranya terdapat masalah-masalah yang perlu untuk kita menjaga maqasid syariah itu, maka bagi saya adalah perlu untuk membuat transaksi-transaksi yang tertentu seperti hibah, hibah, wasiat dan sebagainya. Dalam konteks undang-undang juga, apabila berlaku kematian, yang pertama perlu diselesaikan ialah hutang-hutang si mati. Kemudian sekiranya ada wasiat ataupun hibah perlu diselesaikan. Dan ataupun ada tuntutan-tuntutan lain seperti harta sepencarian ataupun tuntutan pihak ketiga, ia perlu diselesaikan. Dan harta bersih yang ditinggalkan oleh si mati itu sahaja yang difaraidkan. Jadi kalau ada tuntutan harta sepencarian, ibu mendapat 30% contohnya, ia perlu diberi kepada ibu dahulu, isteri si mati, barulah bahagian yang lain 70% itu difaraidkan. Jadi perkara-perkara ini perlu dilihat. Jadi apabila kita bercakap tentang ada yang memperjuangkan tentang wasiat, hibah dan sebagainya, bagi saya itu adalah satu sistem yang dibentuk di dalam Islam yang mana ia perlu saling lengkap melengkapi. Kita tak boleh memperjuangkan wasiat sahaja, kita tidak boleh memperjuangkan hibah sahaja dan membelakangkan hukum-hukum di dalam Al-Quran seperti yang ada di dalam hukum faraid itu sendiri. Jadi semuanya adalah complementary with each other, complement with each other. Dia bukan competing with each other, buat 100% hibah dan meninggalkan apa yang ada di dalam faraid contohnya, ataupun membuat wakaf keseluruhan harta tanpa mempedulikan waris-waris yang ada, sama ada mereka mampu untuk menguruskan kehidupan selepas kematian kita ataupun tidak. Kerana konsep di dalam Islam adalah lebih baik kita meninggalkan waris-waris kita berharta daripada menjadi papa kedana. Dan kita perlu ingat ada kata-kata ulama yang mengatakan kadal fakku an yakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu menjadikan seorang itu menjadi kufur. Jadi kita tidak mahu waris-waris kita menjadi kufur kerana kefakiran mereka, dengan cara kita mewakafkan keseluruhan harta kita kepada institusi-institusi tertentu tanpa mengambil kira kepentingan ataupun kehendak ataupun keperluan waris-waris kita yang memerlukan harta yang kita telah usahakan miliki semasa kita hidup ini. Jadi kita perlu lihat dalam pelbagai aspek dalam menentukan harta-harta yang kita tinggalkan itu tidak menjadi harta yang berpuaka ataupun menjadi petaka kepada keluarga kita sendiri. Ya. Okey Datuk, begitu jelas, dan saya harap kepada pejuang-pejuang dari segi faraid, pejuang hibah, pejuang wasiat dan pejuang wakaf, sebenarnya dia saling berkaitan antara satu sama lain dan itu adalah instrumen Islam yang terbaik. Mungkin ada sebab kenapa dibuatkan hibah, kenapa dibuatkan wasiat, kenapa diadakan wakaf. Namun tidak boleh berlebihan kerana bergantung kepada niat. Sekadar sekiranya melarikan diri daripada faraid itu, maka jelas tidak sah hibah, wasiat dan wakaf tersebut, kecualilah diubah niat dengan sebab adanya anak angkat, adanya anak yang bela ataupun anak tidak sah taraf dan sebagainya. Perkara ini dibenarkan ataupun diharuskan. Jadi Datuk, saya nak teruskan, ada soalan Datuk mungkin daripada penonton kita pada malam ini. Sebentar Datuk. Dalam soalan ni Datuk, daripada Amir Syab. Assalamualaikum Datuk. Ayah saya baru meninggal dunia kemarin. Ayah dia baru meninggal dunia semalam. Kemudian segala geran tanah ayah saya dipegang oleh atuk di sebelah ayah. Cuma atuk saya kata dia yang akan tukarkan nama untuk geran tersebut bagi kami anak beranak kecuali ibu saya. Situasi pertama, atuk saya kata ibu saya tak boleh dapat tanah tersebut. Situasi kedua, geran tersebut akan difaraid sekali untuk adik saya yang sudah dijaga oleh makcik saya. Soalan saya, adakah mak saya memang tak dapat hak tersebut? Ya, mungkin yang pertama terpotong ayat dia tu. Yang pertama kita perlu pastikan ibu Amir ini masih lagi isteri ayahnya semasa kematiannya ataupun tidak. Sekiranya masih,
Jadi ibu tu berhak untuk mendapat harta pusaka. Sekiranya telah diceraikan dan telah habis iddah, maka ibu tersebut tidak mendapat bahagian dari sudut harta pusaka, tetapi ibu tersebut boleh menuntut harta sepencarian sekiranya ada harta yang diusahakan bersama daripada dengan arwah bapa Amir ini, ya. Jadi kita dari sudut ini saya tidak tahu ada berapa adik-beradik Amir ini. Sekiranya ibu tersebut tidak diceraikan oleh ayah Amir Shak ini, ibu tersebut mempunyai hak untuk mendapat harta pusaka, dan adik yang dijaga oleh ibu saudara itu pun mempunyai hak berdasarkan kepada pertalian darah. Tak kira lah sama ada dia tinggal bersama dengan ibu bapanya ataupun tinggal bersama dengan orang lain. Jadi ayah ada haknya sendiri, isteri arwah ada hak dia kalau tidak diceraikan, dan adik-beradik juga, anak-anak juga ada hak untuk mendapatkan faraid. Jadi apa yang berlaku, ayah ini tidak boleh sengaja sewenang-wenangnya untuk mengubah ataupun memindah milik harta ataupun geran yang dimiliki yang dipegang oleh datuk ini. Apa yang perlu dilakukan ialah kita melihat kepada harta jumlah harta yang ditinggalkan, perlu melihat melalui proses undang-undang. Sekiranya harta tersebut kurang daripada 2 juta ringgit, maka perlu pergi untuk selesaikan di pejabat tanah di bahagian harta pusaka kecil, ya. Di sana akan dibahagikan, dibicarakan siapa yang layak untuk mendapatkan harta pusaka ini, dan pembahagian-pembahagian itu akan dilakukan. Sekiranya salah seorang waris tidak sembunyikan dan sebagainya, maka orang yang memohon harta pusaka kecil itu mungkin akan melakukan satu kesalahan dan boleh didakwa. Jadi perlu pergi ke pejabat tanah harta pusaka kecil sekiranya bergantung kepada jumlah harta yang ditinggalkan, dan ia akan diputuskan di pejabat pusaka kecil tersebut. Okey Datuk, tadi Datuk ada menjelaskan tentang situasi badan-badan atau jabatan yang melibatkan pengurusan berkaitan dengan harta pusaka Islam, mungkin selain daripada mahkamah syariah, dan ada jumlah harta ataupun jumlah harga yang dinilai yang perlu didengar di mana-mana jabatan tersebut. Ya. Boleh Datuk bagi tahu kepada umum berapa jumlah harta tersebut yang perlu dibicarakan dan apa jabatan-jabatan yang berkenaan berkaitan dengan harta pusaka untuk dibicarakan? Silakan Datuk. Bagi harta pusaka, yang pertama sebagaimana saya katakan tadi, ada di pejabat pusaka kecil, ya. Jumlahnya terkini saya rasa dalam kalau harta yang tidak melebihi 2 juta ringgit pergi ke pejabat pusaka kecil, dan yang selebihnya lebih daripada 2 juta ini perlu dilupuskan kes-kes tersebut di mahkamah civil, ya, untuk pentadbiran. Tetapi untuk pembahagian harta, berapa kelayakan 1/4 ke 1/8 ke, ia perlu diputuskan di mahkamah syariah. Ini ada dua institusi yang biasa melakukan pembahagian dan juga pentadbiran harta pusaka. Kemudian ada satu institusi lagi, badan yang lain yang dinamakan sebagai Amanah Raya Berhad, ya. Amanah Raya Berhad juga adalah satu syarikat trustee, syarikat pemegang amanah. Jadi sekiranya seorang itu tidak mempunyai kemahiran untuk pergi ke pejabat pusaka kecil ataupun di mahkamah, tidak mampu untuk melantik peguam dan sebagainya, mereka boleh pergi kepada pejabat Amanah Raya Berhad untuk membicarakan, untuk menentukan kelayakan, dan juga Amanah Raya akan menjadi satu badan yang akan mentadbir pusaka yang ditinggalkan itu tanpa mengira berapakah jumlah yang terlibat, ya. Amanah Raya Berhad ini adalah satu badan pemegang amanah yang ditubuhkan melalui undang-undang, dan mereka mempunyai kuasa yang lebih berbanding dengan peguam dan juga pejabat tanah. Kerana mereka mempunyai kuasa-kuasa tertentu ini, mereka boleh melakukan beberapa perkara seperti pentadbiran harta pusaka
tanpa melibatkan waris-waris perlu pergi ke mahkamah sivil ataupun mahkamah syariah ataupun di pejabat pusaka kecil. Ya, tetapi mereka akan mengenakan cas-cas yang tertentu untuk perkhidmatan yang diberikan ini. Jadi 3 institusi yang besar, 4 lah yang perlu kita tahu, iaitu pejabat pusaka kecil ataupun pejabat tanah, sekiranya ia melibatkan hartanah dan juga harta-harta lain, amanah raya berhad, mahkamah tinggi, mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil. Jadi kita perlu lihat keperluan-keperluan yang ada, berapakah jumlahnya dan apa yang kita nak lakukan dan kemampuan kita untuk melaksanakan pembahagian dan juga pentadbiran pusaka itu. Okey Datuk, itu sebenarnya untuk institusi yang berkaitan dengan pusaka. Jadi Datuk, ada soalan Datuk daripada penonton kita pada malam ni, saya cuba raikan juga untuk jawapan Datuk. Daripada Tuan Ahmad Fuad, Assalamualaikum Datuk. Pengurusan pusaka umat Islam di banyak tempat, sijil faraid di mahkamah syariah, harta tanpa aset tak alih kena pergi amanah raya berhad, harta bawah 2 juta kena pergi pusaka kecil, atas 2 juta pula kena pergi mahkamah tinggi. Adakah pengurusan di banyak tempat ini dan berbeza kos memudahkan umat Islam menguruskan pusaka atau menyusahkan? Adakah, soalan kedua, adakah mustahil untuk dijadikan pengurusan pusaka umat Islam ini di bawah satu tempat sahaja? Silakan Datuk. Mungkin ini berkaitan dengan konvensyen peguam syar'i yang pernah kita buat di Pulau Pinang bahawa ini tentang untuk dijadikan one stop center. Jadi Datuk terangkan Datuk, insyaAllah. Ya, soalan ini sangat menarik dan selalu ditekankan di dalam konvensyen dan sebagainya. Memang betul, kalau orang Islam, kalau harta, kita ambil harta yang lebih 2 juta lah. Bagi orang Islam, kita perlu pergi ke mahkamah syariah untuk mendapatkan pembahagian berapa kelaikan dan sebagainya. Kemudian dengan pembahagian itu pergi ke mahkamah tinggi syariah untuk mahkamah tinggi sivil untuk mendapatkan pentadbiran. 2 mahkamah yang kita perlu pergi. Bagi orang bukan Islam, mereka tak perlu pergi ke mahkamah syariah. Mereka terus pergi ke mahkamah sivil untuk mendapatkan pentadbiran dan juga pembahagiannya. Jadi bagi saya ini adalah satu seolah-olah seperti diskriminasi kepada orang Islam itu sendiri. Kerana sudahlah pergi ke 2 mahkamah, kita perlu membayar kepada 2 perkhidmatan di mahkamah syariah dan juga di mahkamah sivil, dan sudah tentunya ia lebih tinggi daripada berbanding dengan pergi ke satu mahkamah sahaja. Walau bagaimanapun, selagi kita tidak mempunyai undang-undang yang jelas tentang perkara ini, maka itulah perkara tindakan yang kita perlu lakukan. Kalau kita lihat di dalam jadual ke-9, senarai 2, item 1, Perlembagaan Persekutuan dengan jelas mengatakan bahawa pentadbiran harta pusaka boleh diletakkan di bawah mahkamah syariah, di bawah kuasa undang-undang Dewan Undangan Negeri. Ya, di dalam undang-undang negeri boleh dibuat undang-undang itu. Malangnya sehingga hari ini tidak ada undang-undang yang digubal oleh Dewan-Dewan Undangan Negeri yang melibatkan pentadbiran harta pusaka. Apa yang ada ialah pembahagian harta pusaka sahaja. Semua negeri di Malaysia, melainkan di negeri Sabah, tidak mempunyai undang-undang sebegitu. Ya. Di Sabah ia berlainan, perlu pergi ke mahkamah syariah dan selesaikan pembahagian dan pentadbiran sekali di mahkamah syariah. Tak perlu pergi ke mahkamah sivil lagi. Kerana di Sabah dia mempunyai undang-undang yang saya sebutkan tadi. Malangnya bagi negeri-negeri lain tidak mempunyai undang-undang sebegitu. Selagi tidak ada undang-undang sebegitu, selagi itulah kita bagi harta melebihi 2 juta ringgit, kita perlu pergi kepada 2 mahkamah untuk menyelesaikan harta pusaka ini. Ya. Jadi kita, kalau boleh, kita satu hari nanti kita desak Dewan-Dewan Undangan Negeri ini untuk menggubal undang-undang tersebut, pentadbiran harta pusaka orang Islam, supaya kita boleh selesaikan di mahkamah syariah sahaja sebagai one stop center. Sebagaimana yang kita pernah buat seminar convention di Pulau Pinang hari itu. Ya,
Okey, Tuan Ahmad Fuad, rasa jelas dari segi situasi pada hari ini, bukan kita perlukan satu gerakan ataupun satu usaha untuk mewujudkan one stop center ini seperti mana di Sabah, dan perkara ini insya-Allah akan berterusan daripada masa ke semasa kerana masih terdapat orang yang pakar undang-undang seperti Datuk Zainul Rijal dan ramai lagi. Insya-Allah kita akan usahakan ke arah itu. Dan seterusnya Datuk, dan sebelum itu kepada penonton-penonton yang baru masuk untuk tengok FB live saya ini, mungkin boleh share kepada sahabat-sahabat, mungkin boleh like page saya ini supaya ilmu yang kita dapat pada malam ini walaupun sekedar mana dapat dikongsi untuk dapat dikongsi pahala tambah-tambahan pada malam ini adalah bulan Ramadan dan mungkin kita menghampiri hari raya dan pengakhiran Ramadan. InsyaAllah sama-sama kita berkongsi. Dan juga pada malam ini tetamu kita adalah seorang Presiden Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia dan seorang yang pakar dalam bidang undang-undang sivil dan juga undang-undang syariah, dan beliau seorang peguam yang selalu lawan kes yang berkaitan dengan kalimah Allah, berkaitan dengan perlembagaan persekutuan, dan seorang panel berkaitan undang-undang tubuh negeri bagi kerajaan negeri Kedah, undang-undang yang berkaitan wakaf di Pulau Pinang dan di Perak dan di seluruh Malaysia. Dan baru-baru ini beliau dipanggil pula tentang undang-undang di kerajaan negeri Johor. Jadi begitu penting beliau. Jadi pada malam ini dalam slot FB saya ini, peluang kepada anda semua untuk bersoal jawab, tanyakan apa yang tidak puas hati berkaitan dengan pusaka Islam. Beliau adalah Datuk Haji Zainul Rijal Abu Bakar, insyaAllah. Dan saya teruskan lagi Datuk, ada soalan kepada saya terlalu banyak. Pada hari ini drama-drama, dan pada pukul 7 malam tadi pun ada drama yang menceritakan tentang wasiat, dan perkara ini boleh mempengaruhi orang awam seolah-olah dalam Islam itu wasiat itu adalah perlu dan wajib dipatuhi. Jadi ini telah satu instrumen yang kita kata dia dah menghilangkan dari segi faraid, menghilangkan dari segi instrumen-instrumen lain yang perlu dijelaskan. Sedangkan wasiat ini sebenarnya kepada bukan Islam kecuali dipersetujui. Jadi macam mana pandangan Datuk apabila satu media yang cukup besar berjaya memperalatkan pemikiran umat Islam di Malaysia, wasiat itu adalah wajib dipatuhi. Silakan Datuk. Ini perkara ini banyak kali saya bangkitkan, drama-drama. Saya tak tengok drama pun. Tiba-tiba orang rumah apa semua mereka menonton. Jadi saya kata tak betul ni. Mana boleh wasiat diberikan kepada ahli waris? Kenapa wasiat diberikan 100%? Sepatutnya dia ada had 1/3 dan sebagainya. Tetapi inilah yang berlaku dalam masyarakat Melayu kita, yang diberi santapan setiap hari drama-drama yang tidak mempunyai nilai-nilai undang-undang ataupun hukum syarak. Saya menyuruh penerbit-penerbit drama, kalau nak buat drama-drama berkaitan dengan pusaka dan sebagainya, rujuklah kepada peguam-peguam syar'i. Rujuklah sebagai berilah skripnya, contohnya dapatkan pandangan daripada peguam-peguam syar'i ini, sama ada itu adalah satu yang betul ataupun tidak. Perkara itu boleh dilaksanakan ataupun tidak. Ini menjadi masalah kita. Mereka ingin, mungkin penerbit ingin menjimatkan wang mereka daripada merujuk kepada peguam-peguam, tetapi ia memberi gambaran yang salah, yang bukan tidak tepat tetapi salah, yang mempengaruhi minda masyarakat orang Islam khususnya. Saya juga dapat banyak klien juga datang berjumpa dengan saya, bertanya bagaimana nak buat wasiat 100% kepada anaknya, nak disown anaknya, tidak mengakui anak itu adalah anaknya dan sebagainya, macam-macam. Saya terpaksa mengambil masa yang panjang untuk menjelaskan kedudukan undang-undang dan hukum syarak itu sendiri. Disebabkan oleh faktor-faktor drama-drama dan juga hiburan-hiburan ini yang langsung tidak memberi manfaat ataupun memberi ibrah ataupun pengajaran kepada orang Islam. Sebaliknya, ia memberi satu gambaran yang salah, yang tidak betul terhadap hukum Islam itu. Perkara ini perlu dibangkitkan juga, dan mungkin kita perlu mungkin TJSM dan juga PPMM kita selepas daripada ini boleh berjumpa dengan Menteri Penerangan ataupun sebagainya untuk menerangkan perkara-perkara sebegini.
Okey Datuk, jelaslah sebab kadang-kadang media sosial ini sebenarnya dia pencetus apa-apa revolusi ataupun cerita yang tidak bertepatan dengan Islam. Jadi hari ini juga satu lagi Datuk berkaitan dengan instrumen ataupun berkaitan dengan hibah bercagar. Ada setengah mahkamah memutuskan bahawa hibah bercagar ini sah mengikut hukum syarak dan sebagainya kerana terdapat ada insurans yang cover aset-aset tersebut. Ada mahkamah yang tidak mensyaratkan ataupun tidak membenarkan, tidak mengesahkan kata hibah itu adalah sah, dan sedangkan hukum hibah itu kita mesti jelas mengikut rukun dan pemberian itu adalah serta-merta. Jadi bagaimana pandangan Datuk tentang hibah bercagar, sebab terdapat banyak syarikat-syarikat yang mewakili wasiat ini ataupun pusaka ini, bagi saya sesuatu yang cukup baik sebab orang lain tak buat, mereka yang buat. Jadi sekurang-kurangnya mereka mematuhi satu ayat dalam surah Al-Baqarah yang dikatakan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang, yakni hutang dan masa bayarannya. Jadi selalu digunakan dalil ini berkaitan dengan satu hibah bercagar. Jadi apa pandangan Datuk sebagai pengamal undang-undang syariah Datuk? Silakan. Okey, hibah bercagar ni bagi mereka yang tidak mahir di dalam undang-undang, saya terangkan hibah bercagar ini adalah hibah sesuatu hartanah contohnya yang kita miliki, saya beli contohnya sebuah rumah tetapi saya masih ada pinjaman lagi dan bank telah meletakkan gadaian ataupun serahak terhadap harta tersebut. Gadaian ataupun serahak, ya. Jadi itu yang disebut bercagar. Bercagar bermakna sekiranya ada nak melupuskan harta tersebut, cagaran ataupun gadaian daripada bank itu perlu diberikan keutamaan. Okey. Isu yang saya nak terangkan ini mungkin banyak lebih kepada isu perundangan dan ia sebenarnya terpulang kepada budi bicara hakim untuk menentukan. Saya ada beberapa kes yang di dalam kes hibah bercagar ini yang diluluskan oleh hakim Mahkamah Syariah. Antara yang diluluskan ialah apabila saya diminta untuk berhujah kenapa hibah ini perlu disahkan. Saya mengambil contoh, saya meneliti undang-undang di negara lain juga. Ya, saya meneliti undang-undang di Australia yang mana undang-undang tanahnya adalah lebih kurang sama dengan undang-undang di Malaysia, dan juga undang-undang di Britain, di United Kingdom, yang mana undang-undang tanahnya sangat berbeza daripada undang-undang di Malaysia. Ya. Di Malaysia dan di Australia, apabila kita memiliki satu tanah, rumah, kita meminta pembiayaan daripada bank akan memasukkan apa yang kita namakan sebagai gadaian. Ya. Gadaian itu meletakkan kepentingan bank diutamakan. Tetapi hak milik tanah tersebut masih lagi atas nama saya, bukan atas nama bank. Ya. Berbanding dengan di England, apabila kita memohon satu mortgage ataupun pinjaman di England, hartanah tersebut ditukar nama kepada nama bank of Standard Chartered contohnya, pegang bagi pihak nama saya. Ia berbeza. Itu dinamakan mortgage. Dalam konteks England, hartanah tersebut telah ditukar kepada nama bank. Di Malaysia, hartanah tersebut tidak ditukar kepada nama bank tetapi masih lagi nama kita dengan gadaian. Ya. Jadi persoalannya, adakah di Malaysia ataupun di England itu kita mempunyai milkut tam, pemilikan yang sempurna terhadap harta tersebut. Ya. Di England, apabila ditukar kepada nama bank, maka kita tidak ada milkut tam, pemilikan sempurna lagi. Tetapi di Malaysia, boleh diargue, boleh dihujahkan, kita masih mempunyai milkut tam itu, pemilikan sempurna, sebab nama masih lagi nama kita dengan syarat-syarat tertentu. Apabila nak melaksanakan hibah tersebut, ia perlu memberi keutamaan kepada gadaian itu. Jadi dalam konteks ini, saya hibah yang dilakukan oleh
anak guam saya itu telah diluluskan dengan syarat kepentingan bank diutamakan. Jadi terpulang kepada hujah peguam bagaimana untuk convince mahkamah. Yang kedua, kalau dia serah hak, itu tak boleh sebab kita dah serah hak kita kepada pihak yang ketiga. Jadi kita dah tidak ada milku tam lagi. Jadi itu tidak membolehkan kita melakukan hibah. Jadi hibah yang tertangguh itu bagi saya kita apabila kita lihat sebagai hibah yang tertangguh, tetapi apabila saya membuat satu hibah kepada pihak ketiga, contohnya rumah tersebut diberikan kepada kita, diberikan kepada pihak ketiga, tetapi pihak ketiga selepas daripada itu menghibahkan manfaat daripada rumah tersebut kembali kepada kita. Dia adalah dua transaksi yang berbeza, jadi ia tidak menjadikan ia adalah satu hibah yang bersyarat, dan oleh yang demikian ia adalah dua hibah yang sah. Satu, hibah fizikal ain kepada pihak ketiga, dan yang kedua hibah kepentingan ataupun manfaat pihak ketiga itu kepada kita sendiri untuk kita enjoy the house sehingga tempoh-tempoh yang ditentukan. Jadi perkara ini kita perlu lihat daripada aspek perundangan dan juga aspek bagaimana mahkamah ingin melihat hibah yang kita lakukan itu. Ya. Okey, Datuk. Dan ada soalan daripada penonton, Datuk, yang berkaitan juga dengan hibah, bukan tentang Datuk yang sendiri yang dah terangkan tadi, yang kata, Assalamualaikum Datuk, adakah wujud satu statut khas mengenai hibah bercagai ini? Kerana kalau dilihat dalam beberapa kes berkaitan hibah bercagai ini, ada hakim syar'i yang mengesahkan dan ada juga yang menolaknya. Sekiranya tiada pandangan Datuk berkaitan keperluan untuk mewujudkan satu undang-undang khas berkaitan dengan hibah. Silakan Datuk. Pada ketika ini tidak ada satu undang-undang yang secara khusus mengatakan boleh ataupun tidak boleh untuk menghibahkan harta yang bercagak. Ya. Oleh yang demikian, ia jatuh kepada budi bicara hakim-hakim. Apabila ia jatuh kepada budi bicara hakim-hakim, terpulanglah kepada peguam-peguam bagaimana nak hujah. Kalau peguam boleh berhujah untuk convince hakim supaya hibah tu sebagaimana saya hujahkan dalam kes yang pertama dan kedua tadi, hakim bersetuju dengan hujahan saya, maka kita boleh dapat satu keputusan yang memihak kepada klien kita. Tetapi apabila hakim tanya kenapanya ada hibah, kenapa tak tunggu bank, kenapa mana kelulusan daripada kebenaran daripada bank sebagai peguam syar'i, tak boleh menjawab, sudah pasti hakim tidak akan membenarkan permohonan hibah tersebut disahkan oleh mahkamah syariah. Tetapi sekiranya ada undang-undang yang secara tuntas, secara jelas mengatakan boleh dihibahkan dengan syarat-syarat tertentu harta yang bercagar ini, hakim-hakim sudah ditarik dibicaranya dan hakim-hakim perlu melihat kepada undang-undang dan mematuhi undang-undang. Itu lebih jelas. Dalam konteks sekarang ini, tidak ada undang-undang, ia tertakluk kepada dibicara hakim. Ya, yang jelasnya kalau kita macam Datuk ceritakan tadi, terangkan tadi, maknanya sekiranya di Australia, maknanya apa-apa gadaian masih kekal kepada nama pemilik. Manakala di England ataupun United Kingdom telah dimortgagekan kepada nama bank. So itu adalah hujah. Nanti saya mohon satu alasan perhakiman untuk saya rujuk, ya Datuk, saya minta satu saingan. Jadi mungkin boleh dihujahkan dan bermaksud maknanya hibah bercagar itu atas kepakaran, atas kebijaksanaan, atas penghujahan yang dibawa kepada hakim bicara, seperti mana kita katakan tidak ada peruntukan undang-undang lagi berdasarkan tafsiran hakim tersebut untuk membuat keputusan. Jadi seterusnya Datuk, satu soalan. Hakim ini akan buat keputusan berdasarkan apa yang dihujahkan kepada mereka. Dalam kitab Mu'inul Hukam pun ada kata la yahkumul qadi illa bima rufi'a ilaihi. Hakim tidak akan membuat keputusan melainkan apa yang diangkat kepada mereka. Jadi apa yang kita nak angkatkan ialah melalui hujah-hujah kita itu. Ya, itu sebenarnya. Maknanya apabila kita mengadakan hujah, sekiranya tidak berpuas hati, maknanya kita boleh filekan kerayuan ke peringkat mahkamah rayuan di hadapan 3 panel hakim yang mungkin lebih arif ataupun yang boleh berkolaborasi ataupun mempertimbangkan secara 3 pemikiran. Itu kelebihan dalam konteks mahkamah syariah pada hari ini, insyaAllah. Dan Datuk, ada soalan daripada Kak Mursyidah Mustafa. Kak Mursyidah tanya, tanah yang ada kewet bolehkah dihibah? Silakan Datuk.
Ini saya rasa Mushidah dia tahu jawapan dia sendiri. Dia saja nak tanya. Kita perlu lihat Tapi untuk berkongsi bersama, ya. Ya, kita perlu lihat kepada kenapa caveat itu dimasukkan. Ya, satu caveat ini adalah satu tanda lah kita untuk bahasa yang mudah. Satu tanda mengatakan kita ada kepentingan di tanah tersebut. Sebagai contoh, tuan punya tanah itu ada hutang kepada kita caveat tanah dia. Ataupun kita dah bayar certain amount of money untuk beli tanah tersebut, proses penjualan itu masih belum selesai lagi. Jadi kita caveat sementara untuk mengelakkan pihak tuan punya tanah itu memindah milik kepada membuat sebarang transaksi kepada pihak-pihak lain. Ya, kita sebut sebagai caveatable interest, kepentingan bercaveat. Ya, jadi caveat ini menghalang transaksi. Transaksi yang dealing yang kita katakan adalah dealing di pejabat tanah. Ya, maknanya pindah milik tak boleh dilakukan, gadaian tak boleh dilakukan sekiranya ada caveat. Kita kena lift caveat itu sendiri. Tetapi kalau perjanjian, ada perjanjian yang dibuat yang tidak melibatkan pejabat tanah, dia masih boleh dilakukan. Cumanya apabila kita nak buat pindah milik nanti, kita perlu pastikan caveat tersebut telah pun diangkat, dilepaskan ataupun dipotong daripada geran kita. Selagi ia tidak dipotong, selagi itu tidak boleh dibuat sebarang transaksi di pejabat tanah. Okey, harap Kak Murshidah jelas tentang adakah hebah menjadi caveat ini boleh dihebah ataupun tidak. Sekiranya nak lebih jelas, kita kena filekan di mahkamah, bagi mahkamah tafsirkan sama ada boleh ataupun tidak boleh. Itu Kak Syidah kena masuk file di mahkamah syariah, insyaAllah. Jadi saya teruskan soalan kepada Datuk. Pada hari ini ada satu bidang kuasa yang berkaitan dengan insurans ataupun hibah yang tidak dikatakan tidak dimasukkan ke dalam bidang kuasa mahkamah syariah, sedangkan kalau kita percaya perkara 1211A bidang kuasa yang mendengarkan kepala dia hebah ataupun alang semasa hidup, perkara itu mesti dibicarakan ataupun dibuktikan di mahkamah syariah. Tetapi ada wujud satu instrumen berkaitan dengan hebah takaful yang dikatakan mungkin kita membayarkan RM50 dan secara bulanan, dan apabila berlakunya kematian, perkara tersebut telah dihebahkan. Dan dikatakan juga perkara ini melalui penasihat syariah yang kompeten dan juga ada aktanya tersendiri. Macam mana boleh jadi macam ni? Kerana tidak ada satu tidak dibenarkan di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Dan macam mana pandangan Datuk tentang hebah takaful yang dikatakan hibah ini? Silakan Datuk. Ini ramai soalan orang tanya saya. Jadi saya serahkan kepada Datuk untuk jawab. Okey. Yang pertama kita kena lihat jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Dia ada 3 senarai, senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Ya. Hibah ataupun ini diletakkan di dalam senarai negeri, senarai 2 butiran 1. Ya, bermakna Dewan-Dewan Undangan Negeri yang perlu membuat undang-undangnya dan dia terjatuh di dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Ya. Tetapi sebenarnya tidak semua undang-undang syariah itu adalah di bawah bidang kuasa negeri. Ya, bukan semua. Ya. Kenapa bukan semua saya katakan? Kerana di dalam jadual 9 senarai 1 butiran 4K Perlembagaan Persekutuan mengatakan ascertainment of Islamic law for purposes of federal law. Menentukan undang-undang Islam untuk undang-undang persekutuan terletak di dalam bidang kuasa mahkamah, bidang kuasa sivil ataupun persekutuan. Apa dia ascertainment of Islamic law for purposes of federal law ini? Saya ambil contoh akta complementary, akta perubatan komplementari dan tradisional. Akta ini adalah akta persekutuan, tetapi di dalam akta tersebut ada perubatan Islam. Ya, jadi perubatan Islam tu walaupun undang-undang syariah, walaupun syariah, ia bukan bidang kuasa negeri. Ya, itu satu. Seperti akta bank Islam. Bank Islam adalah akta bank Islam adalah akta persekutuan. Ya. Bank adalah sumber daripada bidang kuasa persekutuan. Tapi Islamic Bank itu cara mengendalikan bank tersebut adalah cara Islam. Tapi ia tidak terjatuh di dalam undang-undang syariah.
ataupun kuasa Dewan Undangan Negeri. Ia adalah kuasa persekutuan di dalam Undang-Undang Islam Persekutuan. Jadi bank Islam ini dia ditafsirkan oleh Bank Negara dengan adanya syariah komiti dan sebagainya untuk mereka bidang kuasanya adalah di dalam bidang kuasa persekutuan. Ya. Tapi saya ada sedikit reservation lah tentang perkara ini sebab sekiranya kita ada apa perbezaan ascertainment of Islamic law di dalam jadual 9 perkara senarai 1 dengan determination of Islamic law di dalam senarai 2. Tidak ada hujah lagi di perhakiman di mahkamah yang menentukan apakah perbezaan ascertainment dengan determination of Islamic law ini. Jadi kita boleh pergi ke mahkamah, kita cuba untuk tafsirkan apa maksud Islamic law di dalam item 4K senarai 1 dengan determination of Islamic law di dalam item 1 senarai 2. Ya. Jadi kita perlu putuskan kedudukan undang-undang ini baru kita dapat jawapan yang betul. Ya. Okey, jadi Datuk, pada malam ni saya rasa ramai yang pakar-pakar perundangan syariah, pakar terdiri pada pegawai syariah, terdiri pada peguam-peguam muda, peguam-peguam senior seperti Kak Syidah juga menonton pada malam ini. Jadi saya nak tanya pandangan Datuk Zainul Rizal, dan mungkin ke depan ni mungkin boleh adakan satu buku yang boleh yang tuntas tentang peranan peguam-peguam Muslim dalam menangani isu-isu sedemikian. Mungkin boleh bagi tips sikit ataupun bagi hint sikit. Ya, silakan Datuk. Saya sebenarnya sedang menyiapkan, dah siap pun, tinggal untuk publication dengan tertib publishing sebuah buku untuk peguam-peguam lah yang dinamakan Membina Kehebatan Peguam Muslim. Ya. Dalam buku itu saya letakkan beberapa ciri-ciri yang penting untuk dimiliki oleh peguam-peguam Muslim khususnya supaya menjadi seorang peguam yang hebat. Ya. Sebab sekarang ni kalau kita lihat especially di mahkamah sivil, kalau kita tengok peguam-peguam yang hebat, sangat kurang nama orang Muslim yang kita namakan sebagai peguam yang hebat. Jadi antara ciri-ciri seperti berintegriti, kemahiran mendengar, kemahiran untuk inquisitory mind, semua itu saya letakkan dalam ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh seorang peguam supaya apabila memiliki ciri-ciri ini mereka akan menjadi seorang peguam sivil ataupun peguam syar'i yang hebat yang dapat membantu anak guam untuk mendapatkan keadilan. InsyaAllah dalam bulan 7, bulan 8 ni keluarlah buku tersebut, insyaAllah. Dan saya antara penyedarnya Datuk. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Dan Datuk, untuk akhir sebab kita dah berlanjutan sejam pada hari ini, patutnya 30 minit. Mungkin soalan isu ini tak boleh dibincangkan dalam sejam. Dia banyak hari dan perlu satu persatu spesifik. Jadi pada hari ini yang saya gambarkan kepada penonton-penonton ini adalah gambaran umum, gambaran kita kata sebagai satu pandangan peribadi ataupun pandangan berdasarkan pengalaman Datuk sendiri dan pengalaman saya sendiri. Jadi sekiranya perlukan rujukan, perlu merujuk kepada peguam-peguam bertauliah atau peguam syar'i bertauliah tentang isu-isu yang dibincangkan pada malam ini. Dia tidak boleh membuat satu keputusan ataupun satu statement yang kata bercanggah ataupun tidak berpegang kepada undang-undang. Dan itu yang kita harapkan. Dan terus like page saya pada malam ini dan sharekan. Dan Datuk, untuk last sekali, saya dah makan masa Datuk lebih kurang 1 jam. Seperti janji 30 minit, dah makan 30 minit. Sedap Datuk, cakap sedap malam ni. Jadi apa nasihat Datuk sebagai satu penggolongan apa yang kita bincangkan pada malam ini tentang faraid, hebah, wasiat, wakaf dan sebagainya, dan pesan kepada orang awam dan peguam-peguam muda terhadap isu merancang pusaka, mengelak petaka. Silakan Datuk. 30 saat ke 1 minit. Bagi orang awam, saya sarankan supaya kita melihat kepada apa yang kita nak tinggalkan, ya. Beranak kita, isteri dan adik-beradik kita, bagaimana kita nak mereka meneruskan kehidupan apabila kita sudah tiada. Jangan kita tunggulah esok, lusa dan sebagainya, sebab ajal maut itu kita tidak tahu bila. Jadi kita perlu merancang sesuatu untuk waris-waris kita supaya mereka tidak akan ditinggalkan dalam keadaan apa kedana ataupun mereka memerlukan beberapa tahun untuk menyelesaikan pertikaian harta pusaka. Jadi kita perlu rancang
harta pusaka kita sebelum kita ia menjadi petaka ataupun harta yang berpuaka. Amat sedih bagi kita kalau kita lihat kita ada rumah yang besar dan sebagainya, tetapi anak dan isteri kita tidak dapat menikmati rumah tersebut kerana terdapat pertikaian dan sebagainya. Bagi peguam-peguam pula perlu kita lihat kepada undang-undang itu sendiri, dan bagi saya kebanyakan undang-undang tidak boleh dibaca secara tersurat sahaja. Undang-undang lebih banyak perlu dibaca secara tersirat, read between the lines, barulah kita boleh berhujah dengan hujahan yang baik dan mahkamah boleh menerima hujahan-hujahan kita. Ya, itu sajalah. Okey, terima kasih Datuk kerana malam ini meluangkan masa bersama saya dan penonton-penonton di FB Live, dan saya jangkakan mungkin lebih kurang dalam 1,000 ke 2,000 orang yang share, yang melihat Datuk pada malam ini, dan sedikit manfaat kepada semua yang menonton ilmu kita pada malam ini, yang walaupun sekedar, semoga mendapat pahala dan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu daripada kecuaian dan kesilapan percakapan saya sendiri. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.